Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita mulakan majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد نوينا تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى وابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. Tuan-tuan para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita akan sambung bacaan daripada kitab Syarah Hadis Jibril karangan Al-Allamatul Muhaqqiq Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait, dan kita membicarakan di dalam bab solat yang merupakan salah satu daripada rukun Islam. Jadi pada pertemuan yang sebelum ini kita membicarakan tentang syarat-syarat sah solat, iaitu bermula daripada suci daripada hadas yang kecil dan juga hadas yang besar. Kemudian begitu juga di antara syarat sah solat yang lain, iaitu suci daripada najis pada pakaian, pada tempat dan juga pada tubuh badan kita. Begitu juga antara syarat sah solat yang telah kita bincangkan, masuknya waktu, menghadap, dan yang terakhir menghadap kiblat. Jadi kita akan sambung bab yang seterusnya, muka surat 76 bagi yang ada kitab. Arkanus solah, rukun-rukun solat. Jadi sembahyang ini tuan-tuan hadirin yang dirahmati oleh Allah, seperti mana yang telah pun kita maklum sebelum ini, bahawa di dalam sembahyang ini ada dua perkara yang perlu untuk kita pastikan, ianya benar-benar menepati kriterianya, iaitu yang pertama rukun sembahyang, yang kedua syarat sah sembahyang. So rukun sembahyang ni kalau boleh diberikan perumpamaan, ianya seperti kepala. Kalau anggota tubuh badan kita ni, rukun sembahyang yang 14, ada yang mengatakan 13 dan sebagainya, ianya seumpama kepala manusia. Adapun syarat sah sembahyang ni umpama nyawa. Jadi kemudian ada pula ditambah lagi dengan, setelah daripada kita memahami rukun-rukun solat dan juga syarat-syarat sah solat, ada pula yang seterusnya yang dipanggil sebagai perkara-perkara sunat. Ada pula pembahagiannya nanti. Ada sunat namanya sunat ab'ad, itu seumpama anggota tubuh badan. Kemudian ada sunat namanya sunat hayat, itu seumpama rambut dan juga perhiasan-perhiasan lain. So komplitlah satu orang manusia bila mana ada keempat-empat elemen tadi, iaitu yang pertama kepala, yang kedua anggota tubuh, yang kedua nyawanya, yang ketiga anggota tubuh badannya semua, dan yang keempat perhiasan-perhiasan seperti rambut dan juga yang lain-lain yang mencantikkan tubuh badan seorang manusia. So demikian sembahyang ni tuan-tuan. Jadi yang mesti ada nyawa kepada sembahyang itu, iaitu syarat sah lah. Ini kita dah bincang 5 benda sebelum ni, iaitu suci daripada hadas kecil, hadas besar, suci daripada, bersih daripada najis, masuk waktu, menghadap kiblat dan sebagainya. Itu kan, itu nyawa kepada solat, ruh solat. Maksudnya kalau tak ada nyawa pada manusia, maka manusia itu tak hidup.
Kemudian yang kedua, rukun. Rukun ini seperti kepala, maksudnya benda yang paling asas. Jadi rukun yang hendak kita yang kita akan bicarakan sekarang ni, kalau kita belajar di dalam kitab-kitab pelbagai versi dalam mazhab Syafi'i, kita akan dapati ada beberapa perbezaan di dalam menyatakan bilangan rukun sembahyang. Kita ambil saja contoh dalam buku kita ini. Kalau kita baca di sini disebutkan, solat mengandungi rukun-rukun yang tidak akan terlaksana solat itu kecuali dengan menyempurnakan rukun-rukun tersebut. Tidak sah solat jika meninggalkan salah satu daripada rukun. Macam tadi dah diumpamakan rukun sembahyang ni macam kepala. Jadi kalau kepala ni kalau tak ada sebahagian, tak boleh lah. Jadi semua kena cukup. Rukun ini tak ada maaf, semua kena ada dengan lengkap, barulah sembahyang tu sah. Tapi kalau perkara-perkara sunat, macam tadi diumpamakan perkara sunat ni macam anggota tubuh badan. Jadi kalau tak ada sebahagian, tetap juga manusia itu masih lagi boleh hidup. Tapi kalau tak ada kepala, mana boleh hidup. Jadi syarat sah dengan rukun ini mesti kena cukup sesempurna yang ditetapkan. Di sini disebutkan rukun-rukun solat ada 17 rukun dan ianya terbahagi kepada 4 bahagian. So dalam mazhab Syafi'i, kalau kita belajar dalam kitab-kitab yang lebih terperinci lagi, kita akan jumpa pelbagai versi sebenarnya dalam masalah bilangan rukun sembahyang. Tapi ini adalah satu perbezaan yang sangat sangat kecil. Maksudnya tidak pun memberikan kesan yang besar pun, kerana perbezaan bilangan pada nombor rukun sembahyang tadi itu adalah kerana ada sebahagian yang mencantumkan, ada sebahagian memisahkan. Contoh kalau kita baca dalam kitab-kitab yang lain, mungkin zaman sekolah kita dulu rukun sembahyang ada 13. Kerana apa? Di situ digabungkan. Apa yang digabungkan? Contohnya rukuk dan tamakninah, i'tidal dan tamakninah. Jadi bila yang 17 ni diasingkan, itu je. Rukuk diasingkan, tamakninah diasingkan. Jadi beberapa perbezaan-perbezaan kecil pada bilangan nombor itu tidak memberikan kesan. Bukan maksudnya khilaf di dalam masalah ketetapan rukun, tidak. Hanya sahaja para ulama-ulama yang mengarang kitab tadi tu, sebahagian yang berijtihad untuk memisahkan rukun tadi, sebahagiannya tidak. So Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu yang perlu kita fahami yang pertama sekali. Sebab ada yang mengatakan 14, 15, 17, ada yang mengatakan 18, ada yang sampai 23 pun ada. Rukun sembahyang 23, itu lebih banyak pecahan-pecahannya. Tapi sebenarnya kalau dipelajari semuanya adalah lebih kurang sama je. Hanya saja mengikut kepada versi kitab yang dikarang oleh para ulama. Contohnya kalau rukun solat 17 ni, ini diambil sumbernya daripada Imam Nawawi, salah seorang imam yang besar yang menjadi rujukan kepada kita dalam mazhab Syafi'i. Demikian juga yang menulis kitab, yang menulis dalam masalah rukun solat ini, yang mengambil rukun solat ni ada 14, itu pun ambil juga daripada imam-imam besar mazhab Syafi'i. Rukun solat 14 itu disebut dalam kitab Fathul Mu'in oleh Imam Zainuddin Al-Malibari. Dia sebut dalam tu rukun sembahyang ada 14. Imam Nawawi dalam kitab Ar-Rawdah, salah satu kitab fiqh Syafi'i yang mu'tabar, yang terkenal, dalam itu disebutkan rukun sembahyang ada 17. Demikian juga dalam kitab-kitab yang lain. Jadi perbezaan pada nombor rukun itu tidak memberikan kesan pada perbincangan hukum yang ada dalam fiqh solat menurut mazhab kita, mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa arda. Jadi disebutkan di sini bahawa rukun-rukun solat ada 17 dan ianya dibahagikan kepada 4 bahagian. Yang pertama disebutkan, bahagian yang pertama adalah rukun qalbi, iaitu rukun yang dibuat dengan hanya hati. Wajib menghadirkan niat. Rukun qalbi ni ada satu saja, iaitu niat. Ya. Rukun qalbi yang perbuatan yang dilakukan oleh hati hanya ada satu, iaitu niat. Maksudnya perbuatan lain tak boleh dengan hati. Jangan pula sembahyang dengan gunakan hati. Mana ada sembahyang guna hati.
Jadi kan ada kan yang mendakwa sembahyang tu memadai dengan hati je katanya. Jadi yang ada perbuatan dalam sembahyang menggunakan hati hanya niat, kerana an-niyah mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya adalah di hati. Walaupun melafazkan niat hukumnya sunat. Dalam mazhab kita, melafazkan niat hukumnya sunat. Contohnya kita sembahyang tadi kan, imam tadi sebelum takbir, imam pun melafazkan niat usolli fardal maghribi 3 rakaatin imaman lillahi ta'ala. Imam lafazkan, sunat kepada imam. Yang makmum pun setelah imam Allahu Akbar, makmum pun baca niat tu, sebut niat usolli fardal maghribi, menyebut niat, melafazkan niat, itu hukumnya sunat. Tapi yang wajibnya, yang menjadi rukun, yang mana kalau tak berlaku perkara ini niat kita tidak sah, iaitu melalukan niat tadi tu dalam hati kita ketika mengangkat takbiratul ihram. Ini yang perlu diberikan perhatian. Sebab tu disebutkan di sini, wajib menghadirkan niat di dalam hati ketika mengangkat takbiratul ihram, bahawa dia meniatkan perbuatan solat sahaja, sekiranya ia solat sunat mutlak, iaitu tidak terikat dengan mana-mana waktu atau sebab. Sekiranya ia adalah solat yang terikat dengan waktu atau mempunyai sebab, maka wajib niatkan beserta perbuatan solat, iaitu dipanggil at-ta'yin, menentukan sebab solat. Dan jika ia adalah solat fardu, walaupun ia fardu kifayah, maka wajib niatkan beserta perbuatan solat dan at-ta'yin, iaitu fardu. Jadi dalam niat ini tuan-tuan, kalau kita pecahkan niat sembahyang ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada elemen yang wajib kita sebut, yang wajib kita lalukan. Kalau niat yang sempurna kan, contohnya usolli fardal maghribi 3 rakaatin ma'muman lillahi ta'ala. So ada berapa perkataan tu? Usolli fardal maghribi 3 rakaatin ma'muman lillahi ta'ala. Ada dalam satu riwayat hadis sebut disunatkan untuk tambah mutawajjihan ilal qiblah, ya, mutawajjihan ilal qiblah ma'muman lillahi ta'ala. So kalau tambah yang itu pula, ikut riwayat yang itu pula adalah 9. Ada berapa tadi? 9. Kalau ni 7 lah. Yang biasa kita lafazkan ada 7 perkataan. So sekarang ni 7 perkataan ini, adakah ketujuh perkataan ni wajib dilalukan atau dihadirkan dalam hati kita ketika mengangkat takbir? Sebab tu dalam ni disebutkan, di situ ada pecahan dalam niat. Ada namanya ta'yin, ada namanya menentukan solat tadi itu solat apa. Kemudian kalau solat itu adalah bukan solat sunat mutlak, maka kena tentukan pula sembahyang itu sembahyang sama ada fardu asar ke, jenis sembahyangnya ke apa, dan perbuatan tu sembahyang usolli. So dalam hal ini, daripada 7 perkataan tadi, yang wajib dihadirkan dalam hati untuk mencukupkan fardu, ya, untuk mencukupkan syarat niat, hanya sebenarnya perkataan usolli fardal maghribi lillahi ta'ala. Okey, ini sekurang-kurangnya perkataan yang perlu hadir dalam hati kita ketika solat fardu. Tapi ketika solat sunat, ya fardu tak perlu. Kalau solat sunat mutlak, yakni solat sunat yang tak ada apa-apa sebab. Maksudnya solat sunat yang kalau bersebab ni, contohnya apa? Solat sunat ba'diyah, qabliyah ke, solat hajat ke, solat isyraq ke, duha dan sebagainya, itu sembahyang yang ada sebab, yang ada ta'yin dia. Tapi sembahyang sunat mutlak, 2 rakaat sembahyang sunat, 2 rakaat sembahyang sunat ni sebenarnya yang perlu ada dalam niat hanya qasad saja, iaitu perkataan usolli, cukup. Tapi janganlah tuan-tuan niat macam tu je, kuranglah pahala. Ini saya nak bagi tahu yang cukup syarat, maksudnya paling minimum. Ketika hadirkan niat, kalau sembahyang sunat mutlak yang tak ada sebab, usollinya saja pun sudah memadai. Tapi kalau sembahyang sunat yang ada sebab, contohnya sembahyang sunat ba'diyah, qabliyah, duha, maka yang di situ perlukan adalah usolli dan juga sunat apa tu? Ba'diyah, wala duha, wala isyraq, itu saja.
Tapi kalau sembahyang itu sembahyang fardu, maka perlu disebutkan sembahyang fardu maghrib. Jadi dalam hal ini sebenarnya pengetahuan ini akan membantu kepada orang yang ada was-was dalam niat. Sebab ya memang ketika kita mengangkat takbir itu, kita kena hadirkan sembahyang, niat sembahyang kita tu dalam hati. Tak semua orang boleh hadirkan seluruh niat dalam hati. Sebab lidahnya tengah mengucap Allahu Akbar, hatinya tengah buat kerja lain. So sebenarnya waktu itu two in one sebenarnya. Lidah tengah ucap lain, lidah ucap Allahu Akbar, hati bukan kena ucap Allahu Akbar, hati kena niat. Macam mana nak sebut? Bayangkan saja saya tengah sebut Allahu Akbar, angkat tangan ni kan, Allahu Akbar tengah sebut. Jadi ketika kita angkat takbir ni, lidah kita tengah Allahu Akbar, tapi dalam hati kita sholli fardhul maghribi 3 rakaatin ma'muman lillahi ta'ala. So dua kerja tu. Jadi dua kerja ya perlukan kepada fokus. Sebab itu orang kadang-kadang sebagian orang yang dia macam takut-takut niatnya tak jatuh, maka dia pun rasa was-was dalam sembahyang dia. Jadi untuk mengelakkan was-was tadi tu, kena belajar, kena ada ilmu. Jadi kalau belajar dalam kitab-kitab fiqh yang lebih detail lagi, ditentukan dalam masalah niat sembahyang berapa sahaja kadar niat tadi yang wajib dan yang selebihnya sunnah hukumnya. Selebihnya sunnah. Jadi kalau selebihnya tak dapat cover untuk menghadirkan ketika angkat takbir, ya selesai, tak apa. Jadi ketika angkat takbir tu usolli fardhul maghribi lillahi ta'ala, selesai. Jadi ini panduan untuk apa? Kalau yang ada masalah untuk menghadirkan niat ketika mengangkat takbir. Kalau tak ada masalah, ya niat sepenuhnya. Kerana afdal menghadirkan niat sepanjang angkat takbir. Jadi kan kita angkat takbir kan Allahu Akbar. Sebenarnya kita ni nak masuk dalam sembahyang ni ada tiga anggota tubuh badan kita, atau tiga elemen daripada tubuh badan kita yang bekerja untuk masukkan kita dalam sembahyang. Okey, yang pertama kita punya pergerakan tangan. Pergerakan tangan ini maksudnya otak kita waktu itu tengah buat tiga kerja tau. Satu, nak bagi arahan pada pergerakan tangan, Allahu Akbar. Pada masa yang sama nak bagi arahan kepada lidah kita untuk ucap kalimat takbiratul ihram, kerana mengucap, melafazkan takbiratul ihram hukumnya wajib. Kalau tak lafaz, tak sah takbiratul ihram. Ini kerja yang kedua. Lidah pula ucapkan. Yang ketiga, hati pula bekerja. Hati bekerja waktu itu untuk menghadirkan niat. So tiga-tiga ni kena komplitkan. Tapi yang mesti daripada tiga-tiga tadi tu adalah menghadirkan niat. Itu yang paling penting, kerana mengangkat takbir sunat je. Mengangkat takbir sunat. Melafazkan rukun dan juga menghadirkan niat dalam kita punya hati, itu pun juga adalah rukun. Jadi dalam hal ini yang sebenarnya yang akan membantu untuk tiga-tiga perkara ini bergerak ni bukan senang. Sebab waktu kita nak angkat takbir, ya hati kita kena kosong daripada ingat benda-benda lain. Kita nak hadirkan usolli fardhul maghribi 3 rakaatin ma'muman lillahi ta'ala tu bukan senang ketika angkat takbiratul ihram kan. So yang akan membantu untuk memudahkan hati kita waktu itu rasa lapang sepanjang berapa second mengangkat takbiratul ihram Allahu Akbar, katakanlah 3 second 4 second 4 second tadi tu hati kita nak kosong daripada tak ingat apa-apa kecuali solat tu bukan senang. So yang akan membantu tadi apa? Yang akan membantu itu adalah bagaimana kita punya persediaan yang kita buat untuk datang sembahyang. Contohnya adab-adab yang kita lakukan ketika nak sembahyang tu, daripada apa? Daripada kita keluar daripada rumah tadi tu, daripada kita rasa seronok untuk datang ke masjid, daripada kita berwuduk datang daripada rumah, kemudian daripada kita masuk ke dalam masjid dengan baca doa, masuk ke dalam masjid dengan kaki kanan. Kemudian kalau masuk dulu ada waktu untuk tahiyatul masjid, di tahiyatul masjid dulu untuk menghormati ibadat pertama yang dilakukan di masjid.
Kemudian ketika sudah melafazkan iqamah, dia pun bergegas untuk memenuhkan saf yang pertama. So memenuhkan saf yang pertama ni, kita jangan tolak orang belakang, jangan tolak orang tepi. Faham tuan-tuan? Itu bukan tempat untuk mengutamakan orang yang tua, tak, itu bukan tempatnya. Okey, hatta di sebelah tu ada ayah kita, depan kosong, saf depan, sebelah ni ayah kita. Siapa yang lebih utama untuk penuhkan saf depan? Ya, siapa yang nampak dulu. Siapa yang nampak dulu, kerana itu termasuk daripada bab fastabiqul khairat, berebut untuk berbuat kebaikan. Yang kita tidak, dalam hal tu kita suruh orang lain ke depan, sebab malas nak melangkah ke depan. Kerana makin ke depan kita punya saf, ya makin tambah dia punya kemuliaan. So ini semualah yang akan membantu kepada seseorang dapat menghadirkan dirinya betul-betul dalam sembahyang. Kemudian ditambah lagi dengan apa? Dengan wuduk tadi tu, wuduk yang sempurna, wuduk yang mengambil kira semua adab-adab wuduk dan sebagainya. Kemudian dia berdiri ketika sebelum nak mengangkat takbir, membaca qul a'udzu birabbin nas, rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabb an yahdurun. Doa-doa yang biasa diajarkan kan. So lepas baca semua tu, barulah kita mengangkat takbir. Maka takbir itu akan membantu perbuatan-perbuatan tadi, akan membantu kita untuk mendapatkan kelapangan hati menghadirkan niat solat. Tapi kalau yang was-was, dia ada problem dalam banyak kemungkinan. Mungkin problemnya adalah kurang ilmu. Mungkin problemnya kurang sempurna dalam perbuatan-perbuatan lain yang dibuat, baik dalam hal wuduknya, baik dalam hal zikir-zikir yang dia baca ketika masuk masjid ke atau apa-apa, dan macam-macam perkara. So perkara-perkara ini semula akan membantu menghadirkan hati kita ketika kita berniat. Okey, baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu yang pertama ya, rukun solat yang pertama, iaitu rukun qalbi, rukun yang wajib dihadirkan di dalam hati, iaitu an-niyah. Kemudian dalam melafazkan niat tadi tu, walaupun hukumnya sunat, kita jangan mengambil ringan, kerana at-talaffuz bin niyah, melafazkan niat, yang pertama dapat pahala sebab sunat menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab kita. Yang kedua, dia akan memperbanyakkan kita punya ibadat, banyakkan perbuatan lah kan. Kita melafazkan niat, ya kita tambah satu perbuatan, memperbanyakkan pahala. Kemudian akan menjauhkan daripada was-was. Ini yang penting. Bila kita sembahyang tadi, kita awalkan dengan lafazkan niat, maksudnya kita sebut dulu niat sebelum angkat takbir, maka itu akan menghilangkan dan mengurangkan kepada was-was, dan akan membantu hati seseorang untuk lebih tetap dan lebih kuat untuk persediaan masuk ke dalam solat. Okey, baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, rukun yang kedua disebutkan di sini rukun qauliyah, iaitu rukun yang diucapkan. Rukun qauli atau rukun yang berbentuk perkataan atau bacaan ada 5, iaitu yang pertama takbiratul ihram. Jadi bila sebut qauli, perkataan, ucapan. Maksudnya kalau tak ucap, tak sebut, tak keluar, tak baca, maka rukun itu tak sah. Bila rukun itu tak sah, sembahyang tu tak sah. Macam tadilah niat rukunnya adalah rukun qalbi, hati. Jadi kalau niat tu tak lalu dalam hati, tidak menghadirkan niat dalam hati, maka niat tak sah. Bila niat tak sah, rukun sembahyang tak sah lah, maka sembahyang dia pun tak sah. Begitu demikian juga kalau rukun qauli, iaitu rukun yang berbentuk percakapan atau sebutan. Yang pertama takbiratul ihram. Jadi kena ambil perhatian bahawa takbiratul ihram adalah rukun qauli. Yang kedua, membaca surah Al-Fatihah. Yang ketiga, tasyahud akhir, yakni tahiyat akhir. Yang keempat, selawat ke atas Nabi pada tasyahud akhir. Dan yang kelima, salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, berikan salam.
Ini 5 perbuatan adalah rukun qauli, rukun yang wajib sebut. Jadi kalau kita bagi salam, terus kita geleng kepala je macam ni, itu exercise, bukan bagi salam. Itu exercise. Kerana salam yang pertama tu wajib sebut, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua nak diam pun ikutlah, tapi makruh lah hukumnya. Tapi paling tidak yang pertama, salam pertama tu wajib disebut. Kecuali kalau orang yang tak boleh sebut lah, orang bisu ke apa ke, maka dia tak pakailah hukum qauli apa semua ni. Okey. Jadi Allahumma salli ala Muhammad disebutkan di sini disyaratkan untuk melafazkan pada semua rukun ini sekadar yang didengari dirinya sendiri, sekiranya tidak ada halangan seperti pekak dan sebagainya. Jadi syarat untuk sebutan tu sekurang-kurangnya dirinya, sekadar dirinya mendengar cukup, tak payah baca kuat-kuat. Sebab ada juga bacaan dalam sembahyang yang kita dituntut untuk menyaringkan suara, yakni mengangkat suara, seperti bacaan amin. Betul? Kan bacaan amin, maka disunatkan untuk kita mengangkat suara. Tapi bacaan yang disebut ketika takbiratul ihram, ketika kita nak baca tasyahud, ketika kita nak baca surah Al-Fatihah, memberikan salam, ini sekadar boleh didengari oleh diri sendiri, walaupun dengan suara angin. Apa maksud suara angin? Assalamualaikum warahmatullahi. Itu suara angin lah tu. Suara angin maksudnya bukan suara yang keluar betul-betul, suara angin je. Itu pun dikira sah juga, boleh. Jadi kena ambil perhatian, 5 rukun tu adalah rukun qauli, rukun perbuatan. Jadi 5 rukun tadi yang disebutkan, yang pertama adalah takbiratul ihram. Kita faham takbiratul ihram iaitu dengan menyebutkan lafaz Allahu Akbar. Tak boleh salah ketika menyebut takbiratul ihram dengan sebutan-sebutan yang salah. Seumpamanya dengan sebutan, ada yang menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, salah tu. Jadi Allahu Akbar kena sebut dengan betul-betul, kerana kalau tersalah sebut, maka rukun qauli tu, kalau tersalah sebut, takbiratul ihram tak sah. Jadi takbiratul ihram saja yang rukun qauli. Kemudian takbir yang seterusnya, perpindahan-perpindahan, itu bukan rukun qauli. Itu kalau tak sebut pun tak apa. Seperti pindah ke rukuk, Allahu Akbar, itu tak sebut pun tak apa. Tapi afdal sebut. Cuma takbiratul ihram wajib sebut, sekadar boleh didengari oleh diri sendiri. Okey. Jadi ketika mengucap takbiratul ihram, kita punya kedua-dua tangan diangkat dengan serentak, dan tangan tu diangkat daripada sisi kita. Jadi tangan tu berada di sisi, kalau boleh saya tunjukkan, tangan tu berada daripada sisi kita, kemudian diangkat sama-sama seiring dengan ucapan takbiratul ihram kita bermula dengan Allahu Akbar, kan? So bila kita ucap A saja tu, tangan kita dah bergerak, Allahu Akbar. Jadi bila sebut A, tangan dah mula angkat. Bila sebut bar, baru tangan kita dijatuhkan pada atas pusat kita. Jadi sebenarnya ada 3 cara dalam mazhab Syafi'i untuk mengangkat takbiratul ihram. Tapi daripada 3 cara yang tadi tu adalah yang paling afdal. Cara yang kurang afdal adalah perbuatan mula dulu tapi ucapan kemudian. Macam mana perbuatan mula dulu? Dah sampai sini tak ucap lagi apa-apa, tangan dah kat sini, Allahu Akbar. Ini pun boleh juga dalam mazhab Syafi'i, ada sebut dalam kitab-kitab kita. Atau ucapan habis dulu, Allahu Akbar, baru tangan kat sini tapi dah bar dah. Boleh juga, ada sebut dalam kitab, Allahu Akbar. So sebenarnya ada 3 cara. Tapi yang paling afdal, yang paling sempurna, perbuatan pergerakan tangan seiring dengan mula dan habisnya lafaz takbiratul ihram. Dan ini akan sebenarnya memberikan panduan kepada makmum yang tak nampak imam.
Lebih-lebih lagi dalam perpindahan-perpindahan takbir tu, takbir perpindahan kan. So di situ pun imam disunatkan untuk melafazkan takbir bermula daripada bergerak dan takbir tu habis ketika imam tu pun dah sampai ke rukun satu lagi. Maksudnya tak putus tengah-tengah. Jadi contohnya imam nak bangun daripada sujud ke rakaat yang seterusnya. Tu kan panjang kan. Lepas tu kena duduk sekejap pula tu. Kalau imam tu pendek nafas, tak lepas dia hanya satu nafas. Jadi kadang-kadang imam dia dah pancit dah. Duduk je dekat tengah-tengah tu dia dah akbar dah. Lepas tu naik kosong tak sebut apa-apa. Ataupun tak sebut sampai habis. Di sini apa yang akan berlaku? Di sini akan berlaku adalah makmum yang di belakang yang tak nampak imam. So panduan makmum dekat belakang tu hanya suara imam saja. Betul? Dia tak nampak imam dah sampai ke rukun satu lagi ke belum. Dia punya panduan hanya sebut dengar bar baru dia bergerak. Ini bagi makmum yang tak nampak imam. So dalam hal ini bila makmum yang tak nampak imam hanya berpandukan kepada ucapan takbir imam, tapi imam pula sebut bar cuma perpindahannya belum habis lagi, maka perbuatan imam tadi menyebabkan makmum kurang pahala. Kerana apa? Makmum sudah bergerak walhal imam belum sampai rukun satu lagi. Sebab tu imam kena banyak membantu makmum dapat pahala yang sempurna. Ya, namanya imam, namanya nak memimpin solat. Faham tuan-tuan ya? Jadi takbiratul ihram seperti yang kita bincangkan tadi, dan meletakkan tangan selepas takbiratul ihram di atas pusat di bawah dada. Okey. Ya, ni secara umumnya di sini pusat, di sini dada, maka di bawah dada, di atas pusat di bawah dada. Di sini tempat yang disebutkan oleh Imam Nawawi, tempat yang diletakkan tangan. Bukan begini ini tak disebut dalam mana-mana kitab. Banyak orang sembahyang ada yang macam ni, ada yang macam ni, tak tahu apa punya cara tersebut. Walaupun disebutkan di dalam hadis wada'a yadahu al-yumna ala yadil yusra ala sadri itu maksudnya di atas pusat di bawah dada, kata Imam Nawawi radhiyallahu anhu wa arda. Diberi laluan sejam untuk azan. Baik. Jadi yang disebutkan di dalam hadis sahih Imam Muslim, kata baginda sahabat Nabi yang bernama Wa'il bin Hajar menyebutkan sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku telah salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa wada'a yadahu al-yumna ala yadil yusra ala sadri, dan baginda meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri. Ini Nabi cara solat Nabi yang kata Wa'il bin Hajar, tangan kanan di atas tangan kiri. Jadi kalau terbalik pegang macam ni makruh. Mengikat takbir itu tangan kanan di atas tangan kiri, ala sadri, di bawah dadanya. So di sini dia punya sebab kenapa ada yang meletakkan tangan dekat atas. Ala sadri kalau diterjemahkan secara literal, saya mohon izin sekejap bahaskan dari sudut bahasa Arab. Kalau diterjemahkan secara literal, ala dalam bahasa Arab maksudnya atas. Tapi tak semua keadaan ala itu berada atas. Tak semua keadaan ala membawa maksud atas. Al-Imam Nawawi ketika mensyarahkan hadis Sahih Muslim, dalam kitab Syarah Sahih Muslim menyebutkan di situ ada qarinah, yakni ala di situ maksudnya adalah penghujung bawah dada. Ini sepakat seluruh para fuqaha Syafi'i, madhab Syafi'i mengatakan ala sadri di situ adalah penghujung bawah dada yang membawa maksud tahta sadri, bawah dadanya, yakni menunjukkan meletakkan tangan ketika takbir bukan di sini tapi bawah dada, hujung dada dan di atas pusat. Hujung dada lebih kurang macam ni lah. Dalam mazhab Hanafi letakkan tangan di bawah pusat. Itu dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Maliki dan mazhab yang lain kita ada 4 mazhab kan, di bawah pusat macam ni. Ini dalam mazhab Maliki, mazhab Hanafi, Hambali. Sebahagian pendapat dalam mazhab Hambali. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i di atas. Maksudnya dalam hal ini menurut para a'immah yang mu'tabar, 4 imam yang mu'tabar, tidak ada yang berpandangan bahawa takbiratul ihram itu meletakkan tangan di dada itu dengan maksud begini. Tapi kita jangan bergaduh lah kalau orang buat macam tu, lantak dia lah buat macam tu pun.
Sembahyangnya sah tak? Ya, sembahyangnya sah. Tapi salah faham hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita dalam memahami hadis ini perlu kembali kepada bagaimana para ulama-ulama hadis. Saya pernah juga terangkan, jadi ada yang tanya, Ustaz, saya lebih senang untuk ikut apa yang ada dalam hadis berbanding ikut apa yang disebutkan oleh para fuqaha Syafi'i. Saya kata, saya pun senang juga mengikut apa yang disebutkan di dalam hadis yang difahami oleh para fuqaha Syafi'i berbanding apa yang tuan faham daripada hadis Nabi SAW. Ya, semuanya daripada hadis Nabi. Saya memahami hadis Nabi yang ini dengan para fuqaha Syafi'iyah memahami hadis yang sama, ya pasti berbeza. Siapa saya dan siapa mereka? Jadi saya lebih senang mengikut apa yang difahami oleh para fuqaha mazhab hadis ini, mereka faham sedemikian. Jadi kalau ada yang nak mengambil pemahaman hadis dengan cara yang tersendiri, ya ahlan wa sahlan. Tapi kita lebih senang mengikut cara para fuqaha kita. Baik, kita baru sempat bincangkan dua rukun. Yang pertama niat, dan yang kedua takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram ni tuan-tuan, saya akhiri, mengangkat tangan macam ni itu sebenarnya adalah satu sign, yakni satu simbol bahawa kita ini nak masuk dalam solat dalam keadaan kita menyerah kepada Allah Ta'ala. Kan kalau orang menyerah kalah kan angkat tangan, betul kan? Kalau perang ke, kalau apa ke, kalau menyerah kalah, give up yang angkat tangan. Jadi kata Imam Al-Ghazali, angkat takbir macam ni seolah-olah kita ni menyerahkan jiwa dan raga kita semuanya di hadapan Allah yang Maha Berkuasa. Ini menyerah kalah di hadapan Allah Ta'ala. Sebab tu orang yang sembahyang ni tak boleh sembahyang dalam keadaan dirinya takabur kepada Allah, sombong kepada Allah. Sebab perbuatannya angkat tangan pun dah tunjukkan dia tu lemah. Macam mana dia akan jadi sombong dengan Allah? Dia dah menyerah kepada Allah, angkat tangan, surrender kepada Allah. Tak boleh dah nak sombong. Tapi lepas tu nak sifat sombong, tak boleh. Jadi sebab tu inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi orang yang salat dengan salat yang sempurna akan mencegah dirinya daripada perbuatan fahsya, mungkar, luaran dan juga dalaman. Ya, insya-Allah kita akan sambung terus perbincangan tentang rukun solat pada pertemuan yang akan datang. Akan datang tu bukan besok lusa, bulan depan. Jangan lupa pula yang dua ni. Hadza billahi taufik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa na'udzubika min qalbin la yakhsha wa na'udzubika min du'ain la yustajab wa na'udzubika min 'amalin la yuqbal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.